Assalamualaikum. So, kali ni bertemu kembali saya nak bincang tentang topik kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, pertama sekali, kecerunan dan luas di bawah graf ni kalau untuk peringkat SPM melibatkan kertas 2. Jadi, ini adalah satu topik yang penting di mana pemarkahannya melibatkan 5 atau 6 markah untuk kertas 2. Okey anak-anak, sebenarnya untuk tajuk ini, kecerunan dan juga luas. Kita tengok tajuk pun kita dah tahu. Bila dia sebut kecerunan, jadi automatik dia akan melibatkan 2 titik kecerunan. So macam ni lah, titik A dan titik A dan juga titik B. Bila kata titik, dia mesti ada koordinat X1, Y1 dan juga katalah B, X2, Y2. Ini formula yang you kena faham anak-anak. Jadi langkah pertama, bila sebut kecerunan, you tak perlu hafal pun formula tu sebab formula tu diberi dalam peperiksaan. Okey, tapi saya nak juga nyatakan pada awak, okey. Kecerunan sama dengan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jangan salah formula ni. Okey, jangan salah. Okey. Kemudian, okey, kita dalam tajuk ni kita juga ada topik tentang luas. Okey, untuk peringkat awak ada 3 bentuk yang you kena ingat. Okey. Kata graf paling senang bentuk segi 4. Bila kata bentuk segi 4, luasnya adalah luas sama dengan panjang darab lebar. Kemudian, untuk bentuk segitiga, mesti luasnya adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. So, sebenarnya jangan salah letak ukuran. So, darab sini dan juga sini. Okey. Bukannya yang serong. Dan akhir sekali, luas yang terlibat untuk peringkat SPM adalah trapezium. So, ini adalah bentuk trapezium. Okey, trapezium A catatkan. Dan ini juga merupakan bentuk trapezium. Okey, bila kita sebut trapezium B, bila kita sebut trapezium, kita ada 2 sisi yang sama selari. Nampak tak saya buat anak panah? 1, 2. So, formula untuk bentuk trapezium adalah 1/2 hasil tambah sisi selari darab dengan tinggi. Tinggi dia yang mana? Tinggi dia kita akan ambil yang ada nilai C yang saya letak. Nampak tak? Sebenarnya bahagian senteng ini, saya highlight ni. Bahagian senteng ini, saya tak nampak kalau warna ni, jadi saya tukar sekejap. Okey, saya tukar sekejap, saya buat warna orange. Bahagian yang sendeng ini tidak termasuk dalam pengiraan. Okey? Tidak termasuk dalam pengiraan. Jadi jangan salah pilih untuk pengiraan. Tidak termasuk dalam pengiraan. Jadi anak-anak, masa buat pengiraan, awak pilih yang garis lurus sahaja. Itu yang penting. Okey. Untuk kecerunan dan luas di bawah graf, ada 2 saja graf yang you perlu tahu. Iaitu graf jarak dan masa. You tengok ada 2 graf. Graf jarak dan masa. Okey, ni graf yang pertama. Dan juga graf laju masa. Okey, saya akan terang satu-satu. Okey, kita tengok graf jarak masa. Bila sebut jarak, kita ingat dalam tajuk ni, unit sangat penting. Kena tengok unit. Okey, unit sangat penting. Okey, bila sebut jarak, kita nampak katalah ada satu kenderaan dekat sini, katalah kenderaan kereta bergerak. Nampak dia semakin bergerak. Bila semakin bergerak, jarak dia akan meningkat. Okey,
Kemudian masa dekat sini, saya punya ni dah lari sekejap. Okey. Masa dekat sini, kenderaan tersebut dia tak bergerak. So jarak dia statik je, dia tak bergerak, dia statik. Maksudnya di sini kenderaan itu sama ada dalam keadaan rehat ataupun berhenti seketika. Berhenti seketika, ataupun kita panggil ayat pegun, ya, seketika ataupun pegun. Pegun. Okey. Lepas tu kenderaan ni apa yang berlaku? Dia akan semakin menurun. Dia bergerak menurun. So masa sini kita nampak lajunya semakin berkurang. Laju berkurang. Manakala di sini tadi dia naik kan? Di sini tadi dia naik. So di sini adalah laju meningkat. Ini yang you kena faham. Laju meningkat. Okey. Itu adalah graf jarak. So, pertama sekali you kena tengok graf itu graf apa? Jarak atau laju? Sekarang kita tengok graf laju. Sekejap saya nak pindahkan sekejap soalan ni. Nanti takut awak tak faham bila datang macam ni. Okey, sekejap kita tengok. Saya nak pindahkan sikit. Okey, kemudian kita tengok graf laju. Masa graf laju, katalah ini kenderaan tersebut, dia bergerak. Okey, so laju dia meningkat naik ke atas. Di sini berlakunya pecutan. Dia pecutan. Di sini berlakunya pecutan. Saya nak padam sekejap. Saya rasa dia dah lari sekejap. Okey. Di sini berlakunya pecutan. Okey. Okey. Pecut. Dia pecut ibarat dia naik bukit lah. Pecut ibarat dia naik bukit. Pecut. Pecutan meningkat. Dia pecut, dia naik bukit. Kemudian dekat sini dia masih bergerak sebab laju. So dia masih bergerak. Tapi di sini adalah laju seragam. Sebab tu laju dia maintain. Laju seragam. Manakala di sini dia dah semakin menurun. So kita panggil pecutan dia berkurang. Pecutan berkurang, atau kita boleh guna ayat nyah pecutan. Nyah pecutan. Okay. So inilah antara yang awak kena faham. Okay. Cuma biasanya soalan suka tanya tentang laju. Kenapa? Selain daripada dia boleh tanya tentang laju seragam, dia boleh tanya tentang pecutan, dia juga boleh tanya tentang jarak. Okay. Macam mana nak cari jarak? Untuk laju, jarak adalah luas di bawah graf. Maksudnya macam ni. Kita boleh cari, saya pisahkan katalah A. Nak cari jarak di sini, jarak dia, nampak susah sikit. Saya punya pen, bila warna yang macam ni, saya tukar sekejap. Tambahkan pen. So daripada sini, daripada sini, jarak dia, jarak A ni, kita nampak bentuk apa? Bentuk segitiga. So bentuk segitiga yang kita nampak. Jadi daripada sini kita boleh guna formula luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Manakala katalah saya buat B. B ini adalah bentuk trapezium. Bentuk trapezium. So dia ada dua sisi selari, A, B dan C. So dia punya jarak dia adalah luas trapezium 1/2 A tambah B darab dengan C. So awak kena ingat formula ni. So hari ni awak cuma belajar dua bentuk ini sahaja, dan saya nak kongsi dengan awak bagaimana nak mengingat. Satu petua tengok saya lukis. Ini adalah
Sorry, sekejap. Dia dah into shape kat sini. Saya klik. Okay. Saya padam semula. Okay. Kita tengok saya lukis. Ini adalah, saya tak berapa pandai lukis tapi tak apalah, jadi you faham. Bentuk sotong. Okay. Bila saya sebut sotong, ini adalah kepala sotong. Ini adalah leher sotong. Dan ini adalah jari sotong. Okay. So, untuk kepala. Okay. Untuk kepala, saya akan nyatakan kepala ni sebenarnya mewakili soalan apabila soalan itu tanya kadar. Leher, L. Mewakili sama ada graf laju masa. Awak kena tengok graf itu. Laju masa atau mewakili laju. Manakala jari, J, mewakili graf jarak masa. Atau jarak. Okey, macam mana nak ingat? Okey, saya nak bagi tips bagaimana nak mengingat dengan mudah ya. Okey, pertama kita imagine sotong ini apabila dia jatuh, dia menjerit. Sotong menjerit. So, dia akan menggunakan formula A, area. Jadi, formula luas. So, luas ada 3 bentuk. Segi 4, segi 3 ataupun trapezium. So, you tengok bentuk apa. Tapi, kalaulah dia naik, dia menaik sotong itu mendaki. So, naik. Dia mengguna kaedah gradient atau kecerunan. Sotong menaik, naik bukit. So, kecerunan. Apabila nak menggunakan formula kecerunan, anak-anak ingat formula saya bagi. 3K. Apa dia 3K tu? Okey. 3K tu adalah, sekejap saya nak pindah yang ni dulu supaya tak mengganggu. Okey. 3K tu ialah K yang pertama, soalan tanya tentang kecerunan. Soalan yang pertama adalah soalan tanya tentang kadar dulu. Soalan tanya tentang kadar. Ada saja perkataan kadar. So, formula yang awak kena cari menggunakan adalah K yang kedua, kecerunan. Nak dapat kecerunan, K yang ketiga, iaitu koordinat. Jadi, anak-anak, kita akan guna formula sotong ini untuk topik graf jarak dan masa, juga laju dan masa. Okey, untuk next seterusnya, saya akan bincang soalan satu persatu menggunakan teknik sotong supaya awak senang faham. Jadi, nak mudah, apa kata, ambil buku latihan, awak salin nota saya ini dan insya-Allah awak akan mudah faham. Okey, itu saja. Kita jumpa next episode. Bye.